Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas fizik KSSM tingkatan 4, bab 2 daya dan gerakan. Standard kandungan 2.1 gerakan linear. Dan standard pembelajaran pada hari ini, murid boleh 2.1.2 menentukan jarak dan sesaran, menentukan laju dan halaju, dan menentukan pecutan dan nyah pecutan. Di dalam kelas hari ini, kita akan lebih tertumpu kepada pergerakan yang dirakam melalui pita detik. Pergerakan sebenarnya dapat dirakam dengan mengambil banyak gambar melalui satu demi satu. Baik, di dalam makmal, kita boleh berhubung kait sesaran, halaju, pecutan dan masa menggunakan jangka masa detik dan juga pita detik. Okey, di dalam makmal yang berwarna biru ni kita panggil dia jangka masa detik dan yang berwarna putih ini ialah pita detik. Baik, jangka masa detik ini kita sambungkan kebekalan kuasa arus ulang alik ya, yang berfrekuensi 50 Hz. Bermaksud apabila dihidupkan, bilah pengetuk ni ya akan bergetar 50 kali sesaat. Maksudnya dalam satu saat dia akan mengetuk sebanyak 50 kali. Jadi masa yang diambil untuk membuat 50 titik pada pita detik ialah 1 saat. Jadi selang masa antara dua titik yang berturutan ialah 1/50 saat bersamaan dengan 0.02 saat. Jadi apakah yang boleh kita takrifkan sebagai 1 detik? Iaitu sela masa antara dua titik. Baik, untuk menyiasat gerakan dalam makmal, kita perlu menentukan jarak, sesaran, kelajuan ataupun halaju, masa dan pecutan ataupun nyah pecutan. Ini adalah contoh pita detik yang terhasil. Baik, kita ambil 10 pita detik. 10 titik. Macam mana nak kira pelajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kira tengah-tengah ni, maknanya ada 11 titik. Ya, 11 titik bermaksud kita ada 10 detik. Ya, kita kira 10 detik antara dua titik ni bermaksud 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi langkah 1 kita menentukan masa yang diambil untuk 1 detik. Jadi tadi kita dah tahu masa yang diambil untuk 50 detik ialah 1 saat. Jadi masa yang diambil untuk 1 detik, jadi 1 saat ni kita bahagikan dia dengan 50 detik. Jadi kita akan dapat 0.02 saat. Sebab dalam 1 saat kita buat 50 detik. So 1 detik 1/50. Jadi 1 detik akan mengambil masa 0.02 saat. Jadi masa daripada A ke B. A ke B kita ada berapa detik tadi? Kita ada 10 detik. Jadi 10 detik kita darabkanlah dengan 0.02 saat. Maksudnya masa yang diambil untuk daripada A ke B adalah 0.2 saat. Okey, langkah 4. Bagaimana untuk menentukan pecutan daripada pita detik? Seperti yang kita telah belajar pada kelas yang lepas, kita dah belajar formula pecutan ialah A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. A ialah pecutan. U ialah halaju awal. Halaju awal ni ialah sesaran bahagi masa. V ialah halaju akhir. Sama juga sesaran bahagi masa.
T ialah masa yang diambil, iaitu masa yang diambil dari halaju awal hingga ke halaju akhir dan bukan daripada titik awal hingga titik akhir. Yang seterusnya kita nak menentukan pecutan. Cikgu bagi satu contoh. Ini adalah keratan pita detik yang kita lakukan dalam makmal hasil daripada menggunakan jangka masa detik. Okey, yang pertama pelajar awak perlu tahu ialah bila kita menggunakan jangka masa detik, kita akan menggunakan satu anak panah sebagai tanda rujukan. So, anak panah ini menghala ke kiri. Ya, ke kiri saya. Maksud dia ialah yang mana, maksudnya ialah A ini adalah titik mula. Kalau anak panah ke sana, maksudnya E adalah sebagai titik mula. Maknanya kita baca daripada sini. Dia akan bergerak daripada sini. Ni ialah akhir. Maksudnya kalau ada keratan rentas ini, ya, keratan pita ini, maknanya A, B ni akan jadi halaju awal. DE ni akan jadi halaju akhir kerana ianya bermula daripada A. Kena tengok anak panah ni pelajar. So, anak panah ke kiri, maka maksudnya dia bermula di A. So, A ni akan jadi halaju awal. Jadi, dia dah awak ukur, awak akan dapat jarak dia 1.5 bahagi dengan 0.2. Macam mana dapat 0.2 ni pelajar? Ni ada berapa detik? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 detik tadi mengambil masa 0.02. Jadi 10 darab 0.02 dapatlah 0.2. Sebab tu kita bagi 1.5 bahagi 0.2. Dapatlah 7.5 cm per saat untuk halaju awal. Kemudian kita kira pula halaju akhir. Sama ya pelajar, halaju akhir kat sini pun ada 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi apa yang perlu awak buat? 7.5 ni panjang untuk pita detik yang terakhir ni 7.5 bahagi dengan 0.2 sama. Sebab dia ada 10 detik. 1 detik tadi kita dah kira 0.02. Darabkan saja 10 darab 0.02. Awak akan dapat 0.2 saat. Jadi bahagikan, awak akan dapat 37.5 cm saat. Kemudian daripada segi masa. Macam mana nak kira masa? Okey, yang ni U. Okey, yang ini V. So, macam mana nak kira masa? Kira masa, kita tengok berapa keratan yang kita ambil kira daripada A ke E. So, AB satu keratan, BC satu keratan, CD satu keratan, DE satu keratan. Jadi, semua sekali ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi, 4 keratan ni awak perlu tolakkan dengan 1. Ya. Kalau ikut yang macam gini, saya kira daripada tengah. Tengah sini, ya, bermula daripada tengah sini kita kira 1, 2, 3. So, kita akan dapat 3 detik. Tapi untuk tidak mengelirukan awak, ya, saya ajak awak mengira menggunakan keratan. So, apa yang perlu awak buat ialah, ya, okey. Sini ya. T tadi kita kira kat sini ada 4 keratan. 1, 2, 3, 4. So perlu ditolakkan dengan 1. 4 tolak 1. Darab dengan 0.2. Mana saya dapat 0.2 ni? Jadi setiap keratan pita detik ni tadi ada 10 detik. 10 detik tadi, 1 detik mewakili 0.02 darab 10, 0.2.
2 saat. Jadi setiap 1 detik ni mewakili 0.2. Sebab tu saya darab 0.2. Keratan yang kita ambil kira ialah 3. So 3 darab 0.2 adalah bersamaan 0.6 saat. Jadi kita boleh kira pecutannya ialah A sama dengan 37.5 halaju akhir tolak halaju awal 7.5 bahagi dengan 0.6. Jadi kita dapatlah pecutan untuk pita detik ini. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua. Tadi cikgu bagi 10 detik. Yang ni cikgu bagi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga pelajar, cuma nanti untuk awak kira halaju awal yang ini, contoh kat sini awak nak cari pecutan. So nak kira halaju awal kat sini, halaju awal 0.2 bahagi dengan, kat sini kita kira berapa detik? 1. So kita bahagikan dia dengan 0.02. Kalau saya guna 2, maknanya 0.02 darab 2. Faham tak pelajar? Sebab ini saya guna 1, maknanya 0.2 bahagi dengan 0.02. Maka halaju awal kita dapat 10.0. Kenapa sini kita kata halaju awal? Tengok anak panah di sini. Maknanya anak panah ke sana. Maknanya 0.2 ini adalah halaju awal. Macam mana nak kira halaju akhir? 1.4 bahagi, kat sini ada berapa detik? 1 sahaja. So, kita bahagi dengan 0.02 saat. Maka halaju akhir kita dapat 70.0 cm per saat. Sekarang kita nak kira pecutan. Kita dah tahu V, kita dah tahu U, kita nak cari T. Macam mana nak cari T? Tadi kita kira keratan. So, sekarang kita kira detiknya ada berapa dalam ni. So, ada berapa dalam ni pelajar? 1, 2, 3, 4, 5. So, kat sini ada 5. So, bila ada 5, nak cari masa, kita perlu buat apa? 5 tolak 1. Darab dengan 0.02 untuk mencari masa dia. Jadi kita akan dapat 0.08 saat. Maka kita boleh kiralah pecutannya. Masukkan saja 70 tolak 10 bahagi 0.08. Maka kita akan dapat 750 cm per saat. Kalau kita tukar pada meter, kita akan dapat 7.5 meter per saat negatif 2. Okey, kita tengok pula contoh yang ini. Contoh yang ketiga. Dia kata pita detik di bawah mengandungi 5 detik untuk setiap selang AB, BC, CD dan DE. Dia suruh hitungkan pecutan. So, sekarang kita tengok anak panah. Anak panah ke sana. So, yang mana ialah halaju awal? Halaju awalnya adalah DE. AB ni akan jadi halaju akhir. Ya, yang pertama pelajar mesti tengok anak panah untuk menentukan yang mana halaju awal, yang mana halaju akhir bagi pita detik. Okey. Halaju awal ialah DE. Panjangnya 8 cm. So, masanya kita tengok kat sini kita guna berapa detik ni? Kat sini kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, kita kena darab 5 dengan 0.02. Sebab 1 detik bersamaan 0.02 saat. Okey, 8 bahagi 0.1. Macam mana dapat 0.1 tadi? 0.02 darab dengan 5. Dapat 0.1. So, kita dapat 80.0 cm per saat. Kemudian kita tentukan pula halaju akhir. Halaju akhirnya 2. Sama, masih ada 5
5 detik. Jadi kita bahagikan 2, bahagi dengan 0.1. Macam mana dapat 0.1? Sebab kat sini ada 5, kita darabkan dengan 5 detik darab dengan 0.02 saat. Sebab tu kita dapat 0.1 saat. Maka kat sini kita dapat 20.0 cm saat. Bagaimana pula untuk mengira masa? Kita nak kira pecutan kan? Kita perlu ada masa. Jadi kat sini kita kira keratan. Ada berapa keratan ni? Ada 1, 2, 3, 4. So ada 4. Kita tolakkan dengan 1. Darabkan dengan masa untuk setiap keratan. Setiap keratan ni tadi ada berapa? 0.1. Okey. So 4 tolak 1 darab 0.1. So jumlah masa dia 0.3 saat. Jadi pecutannya ialah hal laju akhir 20 tolak hal laju awal 80 bahagi dengan masa 0.3 saat. Jadi kita akan dapat negatif 200 cm per saat ataupun negatif 2 meter per saat, negatif 2. Kenapa tanda negatif ni? So, tanda negatif ini sebenarnya menunjukkan objek ini adalah mengalami pecutan ataupun hal lajunya semakin berkurang. Okey, seterusnya melalui jangka masa detik juga kita boleh membuat graf laju masa. Daripada pita detik tadi kita boleh potong ikut bilangan detik yang kita mahu. Contoh kat dalam ni kita ambil 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. So daripada awal kita potong 5, 5, 5, 5 dan kita boleh susun pada kertas graf dan kita akan dapat grafnya seperti ini. So kalau graf seperti ini kita kata hal lajunya semakin bertambah. Okey, contoh kita tengok soalan ni. Dia kata rajah di bawah menunjukkan carta pita untuk pergerakan satu troli. Frekuensi bagi jangka masa detik ialah 50 Hz. Setiap jalur pita detik merupakan panjang 10 detik. So dia dah bagi tahu dalam ni panjang dia 10 detik. So nanti pelajar untuk setiap keratan ni masa dia kita perlu darab dengan 0.02. Jadi dia tanya berapakah selang masa antara dua titik. So selang masa antara dua titik ni berapa? 0.02 saat. Ya, sebab dia dah cakap kat sini frekuensi dia 50 Hz. Bila frekuensi dia 50 Hz, maksud dia dalam satu saat dia membuat 50 titik. Okey, berapakah selang masa untuk satu jalur? Dia dah kata dia dah buat 10 detik. So, 10 detik kita darablah dengan 0.02, maka kita dapat 0.2 saat. Maka setiap jalur ni mewakili 0.2 saat. Boleh pelajar? Okey, C. Dia tanya berapakah hal laju awal. So, hal laju awal yang inilah. So, macam mana nak buat? Kita ambil 2. Ya, jarak hal laju awal, jarak dia ialah 2. Masa dia 0.2. Ya, kenapa 0.2 ni tadi kita dah kira 10 darab dengan 0.02. So kita akan dapat hal laju awal dia 10 cm per saat. Hal laju akhir dia yang mana pelajar? Keratan yang terakhir. Panjangnya berapa? 12. Masanya berapa? Tadi kita dah kira setiap keratan sela masa dia adalah 0.2. So kita ambil 12 bahagi 0.2, maka hal laju akhirnya ialah 60 cm per
saat. Okey, soalan seterusnya. Berapakah selang masa untuk berubah dari halaju awal kepada halaju akhirnya? So, dia tanya selang masa daripada halaju awal, yang ini halaju akhir. Kita nak buat apa? Kita kira dulu ada berapa keratan antara halaju awal hingga halaju akhir. So, kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ada 11. Apa yang perlu kita buat? 11 tolak dengan 1 darab dengan sela masa setiap laju. Sela masa setiap laju tadi berapa? 0.2. Maka kita akan dapat masanya ialah 2.0 saat. Maka soalan yang terakhir dia tanya berapakah pecutan objek itu. So, A sama dengan halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Kita masukkan saja dalam formula. Maka kita dapat 60 tolak 10 bahagi 2. Maka kita dapat pecutannya ialah 25 cm per saat negatif 2. Seterusnya, mari kita belajar apakah maksud jarak antara dua titik ini. Baik, apabila pelajar melihat pita detik, pelajar akan nampak titik-titik ini. Titik-titik ini kadang-kadang jarak dia rapat, kadang-kadang jauh, kadang-kadang jarak antara dua titik ni sama. Jadi apakah maksudnya? Sebenarnya jarak antara dua titik ini mewakili jenis gerakannya. So, untuk yang ini, pelajar dapati bahawa jarak antara dua titik berturutan adalah sama. Jarak dia adalah sama sehingga ke akhirnya. Ya. Jadi, apakah maksudnya? Maksud dia, objek ini bergerak dengan halaju mala. Jadi, kalau jarak dia sama, kalau jarak dia antara dua titik tu jauh-jauh, maksud dia halaju dia tu dia bergerak dengan halaju mala yang lebih laju. Kalau jarak dia dekat-dekat, maksudnya halaju dia tu mala tetapi lebih perlahan daripada yang atas. Maka kalau jarak dia ni jauh, maksudnya dia bergerak dengan cepat. Kalau jarak dia dekat-dekat, maksudnya dia bergerak lebih perlahan. Tapi masih lagi dengan halaju mala. Itu beza dia. Okey, yang seterusnya. Apabila pelajar dapati jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. Cuba tengok anak panah ni. Dia bermula di sini. Cuba tengok jarak antara dua titik ni. Dia tidak seperti slide yang tadi. Tadi jarak dia semua sama. Tapi yang ini tidak. Mula-mula dekat tetapi makin lama dia makin jauh. Maknanya jarak antara dua titik ni dia bertambah. Semakin bertambah. Sekiranya awak lukis graf jarak masa, awak akan dapati dia bentuk macam ini. Jadi maksud dia ialah halaju objek bertambah secara seragam. Maka kita kata jenis gerakannya ialah pecutan seragam. Sama juga pelajar, kalau pelajar nampak jarak dia sama, maksudnya dia bergerak pada halaju seragam. Tapi kalau pelajar nampak dia bertambah, maksudnya dia sedang bergerak dalam pecutan seragam. Kalau dia bergerak dengan jarak yang lebih jauh berbanding yang atas ni, maksudnya dia mengalami pecutan yang lebih tinggi. Itu maksud dia. Okey, yang akhir sekali, mari kita tengok yang ini. Yang tadi dia bertambah secara seragam. Sekarang pelajar tengok. Dia bermula di sini. Jarak dia mula-mula makin bertambah tetapi makin lama makin
berkurang. Jarak dia makin lama makin dekat. Maka kita kata jarak antara dua titik berturutan tu berkurang secara seragam. Jadi apakah maknanya? Maksud dia hal laju objek itu berkurang secara seragam. Bila pelajar jumpa gerakan seperti ini, maka kita kata objek itu bergerak dengan nyah pecutan seragam. Jadi cikgu rasa setakat situ sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Jadi cikgu harap pelajar boleh faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. Jadi kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Jadi selamat belajar.